Tak ada ni music. Dayah buka lah. Kan tak ada YouTube dah. Simpan pun dah tak ada. Saya tengok jap. YouTube suruh rehat. Ya. Lagi 5 minit ni sempat ni buka oleh. Okay. Tak tahu apa. Dayah jadikan Kak Zah co-host Sekejap Zah co-host. Kak Zah. Kak Azah ke Kak Mahfuzah? Kak Azah. Mahfuzah. Okay. Pengetua. Okay. Lupa pengetua. Kau tak jadi ke aku pun co-host. Sorry. Lupa kat dia. Baru aku lepaskan sekejap. Dah lupa diri dah. Kecil hati mokcik. Asyik semua nak sabotaj ni Lila. Okey, 2 orang lagi, 20 orang. 4 minit lagi pukul 12, ada masa lagi lah. Dalam masa 4 minit kita tengok berapa ramai boleh masuk. Suryanti belum ada admit lagi. Waalaikumsalam Fatimah. Ingat. بالأمل ستحقق المحال بثبات ستصل أعلى من قمم الجبال انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان وإرادة من حديد تجذ حلمك طوع البنات بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جميلا من يقينا لا مستحيلا لا مستحيلا بالأمل لا من يقينا لا من يقينا لا مستحيلا ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيلا من يقينا لا مستحيلا لا مستحيلا بالأمل لا من يقينا لا من يقينا من يقينا لا مستحيلا بالأمل لا مستحيلا كن كريما كالغيوم كن وردا للعطاء اسعى وفرج الهموم لا تنتظر أبدا ثناء مهما مرت السنون لا تقل فات الأوان نغرس فيأكلون هذه هي سنة الزمان بادر لا تمل هيا لتصنع الأمل لنجعل أرضنا بيتا جليلا من يقينا لا مستحيلا
Okey, Dayah boleh. 32 orang. Okey, dah pukul 12. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, InsyaAllah hari ni AUC Managers Day. Kak Dia akan ambil alih. Okay. Kak Dia adalah Nur Hidayah binti Musa. Okay. One of the manager dekat AUC ni. Okay. Hari ni nak buka soalan dekat semua orang. Boleh bertanya apa saja soalan, insyaAllah mana yang Kak Dia boleh jawab, Kak Dia akan cuba jawab dengan sampai sebaik. Okay, ada soalan? Sementara tunggu soalan, Dayah boleh share apa-apalah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, pagi ni nak share sikit hari ni insyaAllah Kak Dia nak share satu kisah tentang macam mana kita dalam hidup kita ni lah, kita kena nak rasa bahagia, nak rasa happy, kita kena pegang 3 perkara. Okay. First, kita tahu kalau misalnya kita nak rasa happy, nak rasa bahagia, nak rasa seronok je hidup, kita kena first adalah syukur. Okay, syukur. Sebab apa syukur? Bila kita syukur, okay, ada soalan ni kita sama. Okay. Macam mana nak convince orang join ahli? Alasan dia dah banyak join ahli dengan syarikat lain-lain juga dan jenis tak disiplin makan suplemen. Okay. Okay, yang ni, okay. Ini sebenarnya kan orang macam ni memang Kak Dia dah banyak jumpa orang yang maksudnya dia sendiri tak nak jadi ahli sebab alasan dia memang dia dah join macam-macam jenis company lah, suplemen. Okay. Tak apa, mungkin dia pertama kali ke, kalau dia pertama kali ataupun dia repeat order. Kalau dia pertama kali, it's okay, bagi dia cuba dulu produk. Kita dah convince dia, bagi tahu first kalau kita nak convince dia juga, beritahu dia kelebihan jadi ahli. Okay, bila kelebihan jadi ahli, for sure kita tahu bila kita jadi ahli biasa kita akan dapat 3 voucher kan, dapat balik RM90 dan kita beritahu kat dia bila dia kerap membeli, maksudnya dalam 1 bulan tu kerap membeli, dia akan dapat customer reward program. Yang ni kita kena tunjuk kat dia orang yang kita ada custom reward program, so dia boleh dapat produk percuma. Okay. So dari situ kita boleh tarik juga orang untuk membeli. Okay. Selain daripada tu, kalau contoh dia tak nak juga, dia kata harga diskaun kan, harga diskaun. Kedua dah harga diskaun. So bila harga diskaun, kita tunjuk kat dia yang bila dia beli, dia akan dapat harga diskaun compared tu harga yang bukan ahli. Tapi sekarang ni memang Kak Dah jumpa juga memang ada orang yang mula-mula baru nak mula dah pujuk dah cerita kelebihan ahli tapi dia tak nak sebab dia kata nak cuba dulu. Okey, tak apa, bagi dia cuba dulu. Okey, tapi kita jangan tinggal dia. Kita kena keep follow up dia. Bila dia dah cuba produk, lepas tu kita kena tanya macam mana. So kena follow up 3, 7, 21 hari tu. Bila kita dah follow up, so masa tu kita pegang dia kuat-kuat. So kita tanya, kalau contoh dia kata dia tak ingat sebab 3 hari tu tengok dah buka ke belum produk kan. So 3 hari tu kita dah buka ke belum produk. Okey. Kalau belum buka kita kena bagi dia semangat untuk makan cuba produk dulu. So bila tu hari ke-7 tanya dia macam mana dah makan ke produk, lepas tu kita tanya ada apa-apa feedback ke. Biasanya dalam kalau dia dah 3 ke 7 hari tu biasanya dia dah makan produk dan kadang-kadang di 7 hari tu ada juga orang yang biasa tak jumpa, bila kat dia follow up dia kata dia lupa-lupa. So dari situ soal dalam 7 hari sebab kita kena ingatkan dia yang kata produk ni kena ambil hari-hari baru kita dapat kesan. Sebab kalau kita tak, kalau dia culas nak ambil, okay, dia ambil sekejap ambil dia tak ambil, so kesan tak akan nampak. So nanti dia akan rasa semua suplemen sama je. Dan 21 hari, tapi kalau orang yang macam ni yang kiranya tak jadi ahli lagi tu, selalunya Kak Dia akan share kat dia. Kak Dia akan share kat dia kerap jugalah, maksudnya masukkan juga dekat dalam listing yang untuk kita share info. Macam kali kita share info produk ke bisnes ke kat kita punya PC. Tapi untuk orang yang macam tak nak jadi ahli tapi dia nak cuba produk first time, so itu yang kita kena kerap servis dia. Sebab kita share info semua tu, sebab apa? Kita nak pegang dia kuat-kuat supaya nanti dia ingat, dia share ni lah, dia baca. Dari situ dia akan ingat kita dan 21 hari kita beritahu dia sepatutnya dah habis sekarang. So bagi tahu dia juga kenapa kita kena konsisten ambil. Bagi tahu dia yang kita punya badan ni, sel kita sentiasa diperbaharui setiap
4 ke 6 bulan. So bila kita konsisten ambil selepas 4 hingga 6 bulan tu baru kita akan dapat kesan. Kalau kita tak konsisten ambil, dia akan kena repeat sampai bila-bila. Macam tu. So kita kena takutkan dia orang untuk sentiasa ambil. Dan lama-lama bila bulan depan dia cuba lagi, so dia boleh jadi ahli. Macam tu. Okay, jawab soalan. Pertama kali. Soalan kedua daripada Atikah. Okay Atika, nak tanya macam mana cara Kak Dia buat marketing time COVID ni. Okay, marketing time COVID ni sebenarnya lagi senang. Selalunya kita hantar WhatsApp dulu lah. Contoh kadang-kadang baca dekat status orang kan. Status orang pasal nak tak sihat lah. Musim-musim macam COVID ni kan, banyak orang share status kata anak demam ke, contoh tak sihat hari ni kena apa, banyak pun tak sangka kena positif COVID. So memang kalau contoh ni produk lah, okay, terus share kat dia, Assalamualaikum, tanya apa khabar, lepas tu doakan dia semoga Allah doakan dia yang kita doa semoga Allah izinkan kesembuhan kat dia. Lepas tu saya cakap saya nak share sebenarnya macam ni, okay. Macam Kak Dia ada experience, macam mak Kak Dia sendiri ada jiran yang kena COVID, lepas tu mak Kak Dia pergi hantar sebotol aloe vera, letak dekat atas kereta rumah dia, suruh dia minum. Kan? So Kak Dia boleh cerita benda tu. So cerita balik kat dia, cakap baru ni mak aku share apa dia bagi aloe vera dekat jiran kita orang yang kena COVID. Try lah, mana tahu lepas dia kata lepas 1 hari minum tu alhamdulillah berpeluh-peluh. So kita bagi testimoni, kita kena guna, kita kena menjual dengan testimoni. So bila kita jual dengan testimoni, so orang akan naklah cuba produk kita. Okay. Kedua, untuk bisnes kita akan macam biasanya akan WhatsApp first borak-borak dulu. Bila borak-borak kita kena kadang-kadang Kak Dia cakap ni teringin tak nak buat bisnes. Kadang-kadang Kak Dia tak cakap tanya teringin tak buat bisnes sebab kadang-kadang mesti cakap tak ke kan. So Kak Dia cakap nak try, kadang-kadang borak dulu lah, borak-borak terus tengok kadang-kadang cakap musim macam ni duit tak ada lah, kadang-kadang kerja suami kena potong gaji, terus Kak Dia masuk jarum lah. Oh ya ke, kesiannya, tak nak try bisnes ke, macam tu lah tanya kan, tak nak try bisnes ke. Sebab memang kita akan jumpa orang yang kehidupan dia musim sekarang ni lah akan terjejas. Okay, dari situ kita ajak, jomlah dengar jomlah kita dengar sharing sikit tentang ni, mana tahu jawab, mana tahu asbab pendengar ni terbuka juga, ada rezekinya, ada doa yang terjawab, macam tu kan. Dan ada juga yang dengar kan, tapi ada yang yelah kita orang dengar tak semestinya terus close, so kita still follow up je lah. Itu cara untuk buat marketing. Saya tu guna Facebook personal branding dekat Facebook, lepas tu buat page juga, dan dekat group kan taman ni ada group kan, group bisnes kan. Dekat taman ni ada group bisnes, dan plan juga group bisnes yang dekat taman ni. Dan kadang-kadang kita yang WhatsApp kita balik yang tanya pasal produk semua tu kan. So kita tetap share dekat dia orang info. Siapa yang tanya tu, contoh walaupun selagi dia belum beli, selagi tu kita hantarlah info kat dia. Masukkan kita tak adalah masukkan dalam broadcast sebab kadang-kadang dia orang tak nak pun simpan nombor kita kalau kita suruh pun kan. Tapi kita keep simpan nombor dia, prospek 1, prospek 2, dan kita broadcast apa-apalah info macam bukan info produk pun lah, sebenarnya kita bagi kata-kata motivasi ke, info kesihatan ke, dari situ dia baca. Walaupun kadang-kadang kadang-kadang memang dia tak beli tau. Tapi bila dia baca tu, kita nampak lah bila dia orang blue tick tu masuk dia baca. So cepat atau sangat cepat mesti ada beli. Sebab Kak Daya pernah buat, ada orang tanya tapi dia tak beli terus. Okay, berapa dia? Lepas tu Kak Daya cakap, tak ada jadi ni. So memang letaklah beberapa orang, memang ada orang-orang list yang selalu tanya tu, yang tanya pasal produk tu. So Kak Daya memang selalu broadcast macam mana, hantar apa yang info kita ada tu ke, kita tanya pasal sama air raya ke apa, hantar kat dia orang. Satu hari tu tiba-tiba adalah 2-3 orang yang tanya pasal produk ni, at last dia beli. Maksudnya kita jangan pernah putus asa. Orang yang tanya ni kita kena keep sharing dengan dia. Kita jangan bagi dia lupa kita. So itu dah cara Kak Dia buat untuk marketing musim COVID ni, sebab kita tak boleh jumpa orang kan. Kalau tak boleh jumpa, kita boleh jumpa orang, cuma kita tak boleh nak depan-depan dengan orang. Okay, jawab soalan? Ambil Aisyah Umar. Okay Aisyah Umar, macam mana nak ketuk downline yang bila kita ajak masuk meeting atau apa program, Aisyah senyap je?
personal WhatsApp personal kadang-kadang and call kadang-kadang tak jawab. Okay, actually benda ni kita okay. Macam ni kan, yang ni Kak Debra sebenarnya hadapi juga benda yang sama, okay. Satu benda lah, kita ketuk, kita jangan ketuk secara personal. First, ketuk dalam group. Itu yang biasa Kak Debra buat lah. Yang personal tu dia ada cara lain lah. Kita, tapi tak nampak. Okay, ketuk dalam group tu first kita kena bagi tahu dia lah yang rules 1 sampai 3 tu. Kan, rules 1 sampai 3 kena bagi tahu dia yang kenapa, apa implikasi. Terus pertama kan tak hadir meeting semua tu kan, apa implikasi kalau misalnya kita tak hadir meeting. So itu kena bagi tahu. Lepas tu kita kena banyak ketuk dalam group lah, maksud secara menyeluruh, sebab bukan seorang je yang tak datang meeting kan, ramai. So first kali yang kita kena buat, kalau contoh dia tak nak datang meeting, first syukur dulu, kita sendiri dulu kena masuk kelas. Kita kena jadi fighter dulu sebelum kita nak ajak orang lain jadi fighter. Sebab tadi waktu mula-mula Kak Dia Join Forever, Kak Dia memang dah ada ahli, tapi ahli tak nak join langsung. Tak nak join, dia cakap, Kak saya tak boleh join kelas. Okay, dah cakap dah, kena join kelas macam ni. Tapi diorang belum nak lagi waktu tu kan. So tak apa. So jadikan diri sendiri fighter dulu, kita sendiri kena ada dalam kelas tu. Then kita pujuklah diorang. Lepas tu kena sentiasa cerita, kalau personal kena cerita, joinlah kelas. Jom lah masuk kelas. Kak Dia selalu letak diorang dekat dalam broadcast kan. Kadang-kadang jom hari-hari bila kita contoh hari-hari ada kelas kan. So memang broadcast kat diorang hari-hari. So sampailah diorang tahu, dia juga cakap terima kasih Kak tak pernah mengalah dengan saya. Ada juga yang WhatsApp macam tu. Terima kasih Kak sebab tak pernah tinggalkan saya. Walaupun diorang tak datang, tapi Kak Dia still masukkan diorang dalam broadcast group untuk di broadcast apa fighter-fighter lah yang betul-betul nak buat bisnes tu, untuk join kelas juga. Siapa pun semua memang kena terpaksa lah kita ajak, kita pull, tarik diorang untuk join kelas. Lama-lama dah kita baby kat group, kita ajak diorang secara join kelas tu, so lama-lama diorang sendiri akan nak join kelas. Dan yang paling penting 3 rules tu, kena bagi diorang betul-betul faham kenapa kalau apa implikasi kalau kita tak join kelas. Sebab Datuk Desmond pun cakap orang yang tak join kelas, walaupun dia kata saya takkan mengalah dan saya akan rasa forever adalah pilihan utama saya, satu hari nanti dia tetap akan dia lah orang pertama yang akan tinggalkan kita. Macam tinggalkan forever. Sebab apa? Diorang tak kuat. Bukan kita tak kuat, manusia tak kuat. So kelas ni sebenarnya bukannya untuk kita, ilmu kelas memang 20% je, tapi semangat tu, aura yang ada dekat kelas tu, semangat sideline kita, soalan tu membuatkan kita rasa macam bukan aku seorang-seorang je yang rasa rasa macam ni. Bukan aku seorang je ada hadapi masalah dekat bisnes macam ni. So bila kita join kelas kita nampak, rupanya orang ni macam ni. So dari situ, dari kelas pun juga ilmu baru tau kita dapat. Kadang-kadang kita belajar dari leader macam ni, tiba-tiba kita pergi kelas, kita tengok leader ni macam ni pula. Dari situ kita dapat ilmu-ilmu baru. So kita terangkan macam tu. Itulah dia yang biasa Kak Dia buat lah. Walaupun belum ramai, tapi still alhamdulillah ada yang kita dah start ramai lah join kelas, syukur kan. Nurul Faikah. Okay, Aisyah buku. Siapa? Zurin Hamid Nurul Faikah. Segi kot. Nurul Faikah. Tadi dah menjawab yang ketuk downline tu dah, Aisyah Umar. Okey, Nurul Faikah. Macam mana kita nak yakin customer dengan produk aloe vera? Sebab ada separuh customer bila tahu harga je terus senyap. Okey. Yang ni first, kalau kita nak yakinkan customer dengan produk Forever, kita sendiri kena yakin. Dan yang penting kita sendiri kena ada testimoni kita sendiri. Tapi tak semua, kadang-kadang ada orang yang terus menjual kan. Okey. Kita gunakan, kalau tak ada testimoni sendiri, kita boleh gunakan testimoni orang lain. Maksud kita leveragekan testimoni orang lain untuk menjual produk. Okey. Yang ni cara, sebab orang selalunya membeli dengan testimoni. Okey, kita yakinkan customer juga, kita kena tahu apa, bila kita yakinkan customer selain pada guna testimoni orang, kita kena tahu apa kepentingan, apa kebaikan dia pada orang tu. Dan paling penting sekali yang kita kena faham segitiga kesihatan. Dari situ kita akan boleh bagi, kita boleh suggest suplemen apa yang sesuai kat diorang, yang
dan kita boleh tunjukkan juga kan. Yang ni contoh testimoni kecil manis kan. So dekat dalam kita punya Telegram channel tu ada tentang yang Prof Aziz bagi suplemen, bagi saranan suplemen kecil manis kan. Cakap ini sebenarnya yang bagi maksudnya leverage lah, leverage kepakaran Prof Aziz kan. Ini suplemen tentang kecil manis ni yang bagi suggestion ni adalah seorang profesor, dia adalah doktor kecil manis, doktor yang pakar kecil manis tu ni, pakar diabetes dekat hospital ni. So dia suggest macam ni. So saya rasa memang sangat bagus dan bagi testimoni. So kita terangkan lah kenapa macam ni, kenapa bagi ni, ataupun kita boleh guna juga yang buku nutrisi. Buku nutrisi tu sangat berguna tau. Info dekat buku nutrisi. Ini buku nutrisi, betul-betul ini buku nutrisi yang dituliskan, disuggestkan oleh Nutritionist Forever. So apa yang tertulis ni semua ditulis oleh nutritionist. So ini adalah yang sesuai untuk awak set ni. So memang bila kita guna leveragekan apa yang ada dekat kita punya AUC Telegram channel tu, so kita boleh buat orang yakin. First bagi maklumat produk daripada kita punya nutritionist, buku nutrisi, ataupun kita boleh gunakan info daripada Prof Aziz. Selepas itu terus bagi testimoni, menjual dengan testimoni. Okey, jawab soalan. Bariah Malik. Macam mana ada customer mula tanya macam-macam pasal FBG, alih-alih beli dekat Shopee. Okey. Lepas tu datang ke kita tanya macam mana. Okey, kalau yang ni Hidayah. Ya. Nurul Faikah ni, dia tadi tanya ada 2 soalan sebenarnya. Yakinkan customer dengan produk aloe vera. Lepas tu separuh customer bila tahu harga je terus senyap. Oh, harga. Okey, okey. Okey. Okey, harga ni okey. Okey, harga ni macam Kak Daya akan bagi tahu. Okey, kita ada sekejap. Okey. Untuk harga, Kak Daya punya cara sebelum ni tak pernah lagi memanglah customer bila kita tahu harga terus senyap, tapi kita macam mana nak buat Kak Azam boleh cakap dah tak? Sebab saya sebenarnya kalau bagi harga so terus macam Kak Daya nak buat, bagi harga, lepas cakap ada diskaun. Ada sebelum diskaun. Okay, lepas tu dia akan tanya berapa diskaun. So dah bagi diskaun, lepas tu dia orang akan tengok kira macam yang Kak Miza bagilah kan. Okey, kita perlu bagi contoh, boleh tak saya tahu yang ni Kak buat boleh tak saya tahu untuk keperluan apa. Lepas tu bila dia bagi tahu untuk keperluan apa, terus bagi dia orang testimoni. So bagi dia orang nampak apa value aloe vera tu dulu. Okey, bila dah contoh kita jual ubat gigi lah, ubat gigi kan, ubat gigi ni biasa. Okey, orang tanya harga berapa, kita terus jawab harga, kita bagi tahu info produk dulu, info apa yang kelebihan ubat gigi apa yang dapat bantu kita, then bagi tahu harga, lepas tu kita backup dengan testimoni. Lepas tu kita cakap yang dia testimoni tu pun dia tahu lah yang ni penggunaan ni macam ni, kita kena nampak testimoni tu pun kita kena buat dengan satu testimoni yang orang cakap-cakap, maksudnya testimoni screenshot WhatsApp. Kedua, testimoni yang ada gambar, sebab kita nak kena attract orang yang visualize, orang jenis visual, ada gambar sebelum selepas. Okey, ketiga kalau boleh kalau boleh kita beritahu voice note, iaitu kita beritahu apa experience kita ataupun kita beritahu apa kelebihan produk ni dekat dia. So dari situ InsyaAllah lah misalnya macam bila Kak Dia beritahu macam tu, Alhamdulillah setakat ni diorang beli. Ada juga yang tanya tapi dia tanya harga senyap, memang lepas tu bila kita tanya balik dia senyap. So tak apa, kita keep sharing je kat dia. Orang-orang yang dah tanya ni kita keep sharing, jangan tinggal. Kita kena, itu adalah prospek. Sebab apa dia nak beli? Mungkin satu, sebab dia belum ada duit, belum ada modal, belum ada modal yang cukup untuk beli tu. So dia hold dulu. So kalau bila kita diam je, kita tinggalkan, nanti dia lupa, aku nak beli ni lah. Tapi sebab dia kata, orang cakap kita punya motivasi lah kan. Dia punya ni, kalau kita beli satu barang tu, kita tanya dulu harga. Kita tanya harga, okay contoh 2 hari kita lupa, maksudnya kita tak payah beli. Macam tu tau, ada orang pegang macam tu. So kita kena keep, sebab tu kita kena iklan. Iklan selalu sebab nak bagi orang keep ingat kita. So kita kena sharing lah. Itulah gunanya kenapa kita kena keep sharing. Okay. Supaya nanti bila dia dah ada duit, esok dia belilah dengan kita ubat gigi tu. Okay. Sebab itu yang kita punya list tu pun boleh juga ajak untuk AUCG EPD juga. Okay. Macam mana ada customer mula-mula tanya macam-macam.
Okay, macam-macam pasal ABG, alih-alih beli dekat Shopee. Lepas tu datang balik kat kita, tanya macam mana nak guna. Okay, yang ni pun saya tak pernah dapat, tapi kat dia ada customer, yang ni daripada Taman lah, grup Taman. Kita hari-hari kita promote aloe vera. So dia orang WhatsApp, dia kata nak beli aloe vera. Lepas tu kita beritahu harga, dia kata kenapa harga tak sama dengan Shopee. Okay, lepas tu macam dia kata alih-alih beli kat Shopee kan. So kita kena bagi tahu kat dia. Sebenarnya beli kat Shopee ni, beli kat Shopee ni kita tak tahu sama ada produk ni produk yang selamat atau tak. Maksudnya produk tu masih expired dah. Maksud kita kena beritahu lah, macam dekat kita punya AUC Telegram channel kan dia ada sebab-sebab kenapa tak boleh beli dekat Shopee. Satu, first melanggar etika sebagai melanggar etika lah kan, sebab kita company dah tak etika, tak boleh jual di Shopee dan Lazada. Okay, kedua, bila kita beli di Shopee dan Lazada, kita tak dapat ni personal apa tu punya tu? Personal touch, personal apa panggil tu? Namanya. Kita nak advice dia lah, maksudnya orang tak boleh nak advice kita cara nak guna yang betul macam mana, tak dapat tahu berapa dos yang sebenar. So kita beritahu dia. Ketiga, risiko barang rosak tak dapat warranty. Kalau kita beli dekat pengedar yang sah, okay, yang sah, biasanya kita akan ada warranty. Kalau pecah ke tengah jalan, so ada ganti, boleh ganti yang baru. Tapi kalau kita beli kat Shopee, tak kenal siapa seller. So tak boleh nak ganti. Ketiga, kita kena beritahu dia yang bagi tahu dululah. Okay, bagi tahu dulu bila kita beli kat Shopee ni, kiranya risiko barang yang dapat tu mungkin produk yang dah lama, yang maksudnya dah tak berkualiti lagi. So kalau apa-apa kesan nanti syarikat tak ambil ni. Tak boleh nak ambil tindakan apa-apa. So lepas macam tu je. So rugilah kan. So tak untung lah macam tu. Kan? Lepas tu bila jadi ahli, kita boleh dapat customer reward program. Bagitahulah sebab apa. So bila Puan memang selalu sangat beli, tanya kat dia, selalu ke beli kat Shopee? Kan? Selalu sangat beli kat Shopee, maksudnya sayangnya berapa lama dah beli? Macam saya pernah jumpa ada seorang customer ni, dia tanya, lepas tu cakap berapa lama dah beli? Dia kata dah lama, dah berbotol-botol dah beli. Sayangnya kak, kalau akak beli jadi ahli, akak beli tantah akak dah di VIP dah. Oh ya ke? So dia macam tu kan. Terus dia tak ada beli dekat Shopee, Lazada, dia beli kat kita. Dan kalau orang macam ni dia kata, datang balik kita tanya macam mana kan, cakap, saya minta maaf, saya tak boleh nak tanya, tak boleh nak sharekan macam mana cara guna tu sebab awak tak beli pada orang yang betul. Sebab apa, kalau in case produk tu sebenarnya produk tiruan atau produk tu sebenarnya dah rosak, nanti saya pula yang kena persoalkan. So awak lebih baik tanya balik orang yang jual tu sebab dia lebih tahu untuk suggest apa awak, dan awak tahu apa risiko sendirilah untuk beli dekat sana. Okay. Taki. Okay, Taki. Okay, ada tak cara ketuk orang yang ni siapa ketuk orang siapa Taki? Apa tu, kita punya team ke ataupun orang luar? Orang luar. Tidak. Okay, yang ni kan macam ni ada jangan ketuk. Ada macam ni kalau orang luar tu kita bila contoh dia tak jawab kita blue tick kan, dia blue tick. So next kita keep je sharing dengan dia. Ni sebab Kak Taki nak approach dia ke apa? Dia approach Taki, tanya dekat status, tapi bila kita respon dia blue tick. Okay, orang macam ni kita kena tanya soalan balik. Macam dia kata respon, okay, Assalamualaikum, tanya kat dia balik macam mana, contoh dia tanya Taki untuk tu, lepas tu Taki respon tu jawab contoh harga ke macam tu ke? Dia tanya multivitamin ke ni? Dia tanya apa, ubat minda. Lepas tu Taki kata bukan. Taki jawab kata ni dia bunga lebah. Itu je, lepas tu tak reply dah. Tak reply dah. Okay, Taki ada bagi tak info tentang produk tu? Tak bagi. Dia tak ada, okay. Kalau macam Kak dia buat macam ni, contoh kalau dia tak jawab dah, Kak dia akan bagi share kat dia, tunggulah berapa minit dia tak jawab lagi, so tanya dia soalan. Puan berminat ke nak beli, ataupun awak berminat ke nak beli, sis berminat ke nak beli. Lepas tu bagi terus info tau. Okay, produk ni bagus, sebab apa, bagi tahu info sebab apa, dan bagi testimoni.
Puan berminat beli berapa botol? Macam tu terus tanya. Sebab Kak Dia pun ada belajar dengan bukan sebelum ni kan Kak Mizal kata apa teknik apa itu NLP. Kita jangan tanya nak beli nak cuba tak? Nak beli tak? Jangan. Ataupun nak beli nanti dia akan beri chance tu jawab tak beli tak. Puan nak cuba berapa botol? Macam tu terus. So sama ada satu atau dua botol lah. So terus bagi info lah. Puan nak cuba berapa botol ya? Macam tu. Kadang-kadang dia cakap tak nak. Tak nak tak apalah. Tapi kalau nanti next time mungkin dia akan beli lah kan, tapi kita keep sharing macam tu, keep sharing dengan dia, tapi kena tanya balik soalan dia, kena share terus kat dia, apa info produk tu, kena share testimoni kat dia, kena share lah, kena rajin sharing. Sebab tu kita kena ada satu list, misalnya kita tahu prospek satu, prospek so nama-nama tu yang untuk kita share info pada dia, sampailah satu hari nanti dia akan beli juga kat kita. So jangan give up dengan dia, kadang-kadang dia tak tahu apa benda-benda tu kan, so kita orang tanya, so itulah kita punya macam tu, adalah Allah hantar je orang tu kat kita sebab apa. Okay. Alright, seterusnya. Ada kawan tu comparekan minyak ikan. RTC Forever Markis. Memang ada. Sebab makcik tadi pun ada juga cakap macam tu. Dia kata kawan dia share pasal macam kat dia tu dah makan produk Forever. RTC Forever. Tiba-tiba dia kata kawan dia comparekan minyak ikan MW dengan Forever sebab menghakis. Kawan tu jual MW juga ke macam mana? Ke dia just cakap je. Kalau dia jual MW, kita okay, jual MW, kalau dia jual MW, kalau dia borak dengan kita secara personal, kita cakap macam ni je, kita boleh tunjuk testimoni. Tengok, kita tunjuklah demo juga yang kata RTC tu sebenarnya tak menghakis, so kita boleh tunjuk demo tu, kita kena sapu dekat tangan kita. Dan kita kena beritahu dia. Okey, sebenarnya minyak ikan ni, sebenarnya benda ni kalau nak terangkan dia terlampau scientific tau. Kenapa minyak ikan kita tu menghakis polistik. Cukup dia tahu fungsi minyak ikan kita, dia adalah bantu untuk minyak ikan, dia ada bantu sebenarnya dia punya fungsi adalah menurunkan kadar kolesterol jahat, dan fungsi minyak zaitun tu bantu untuk meningkatkan kolesterol baik dan melebarkan salur darah kita. Bila sebenarnya yang dia punya demo tu sebenarnya adalah sekadar demo. So bila kita pecahkan tu, dia ada satu reaction, kimia reaction, chemistry reaction. Tak terang kat sini pun tak tahu sebab tak ada orang kimia kan. So kena beritahu dia, kalau kita sapu pada kulit tak ada masalah, tak ada apa-apa pun. Sebenarnya itu adalah demo saja. Okey, Kak Zah ada nak tambah tak pasal untuk ni? Okey, boleh tengok dekat dalam ni Telegram. Betul, boleh bagi juga video tu sebab Pakai pun boleh share. Pakai pun ada case macam ni juga. Betul. Ya, untuk yang demo RTC tu sebenarnya dia chemical reaction. Okay, first thing first, kalau jumpa orang macam gitu, kita ialah ialah share sikit. So first kita kena matching dulu lah. Macam biasa, apa-apa semua kita kena matching. Okay, kita boleh cakap dia, kau pun sama lah dulu. Kita pun risau, kenapa dia boleh terhakis. So kita kena explain kat dia lah. Kena take note sikit. Polystyrene tu daripada non-polar polymer. Lepas tu kita punya fish oil tu daripada non-polar liquid. So kena jawab dengan ni lah, dengan knowledge sikit, kena study sikit untuk kita jawab orang-orang yang dia punya education dia tu extra sikit kan. So kena jawab yang macam gitulah. So kena jawab dengan knowledge lah, macam itu. Okay? Siapa yang tanya tu? Bariah Malik. Terima kasih Kak Lila. Tu punya note dia tu ada dekat dalam Telegram, boleh save. Lepas tu nanti ni lah boleh tak perlu nak hafal lah. Yang penting bila kita faham how to explain, kita boleh jumpa orang macam mana pun kita boleh jawab. Okay. Alright. Terima kasih Kak Lila. Okay. Assalamualaikum Kak Daya. Macam mana cara kita nak yakin pendawalan kita yang masih belum nak sharing pada orang, dan macam-macam cara kita ajarkan cara dan macam-macam kata semangat kita dah bagi, tapi masih belum berani nak contact prospek buat sharing, dan sekarang dia bila kita ketuk PM dia, sayang dia bagi politik. Okay. Kalau sekarang ni kalau orang macam ni tak apa,
tapi kita dalam grup kan. Dalam grup kita ketuk cara ni lah, cara beramai-ramai. Ada juga memang ada kiranya ahli macam ni. First sebenarnya kita nak kena betulkan dia punya mindset. Sebenarnya dia sendiri dah ada limiting belief. Okay, limit kat kepala dia. Bila kita, sebab manusia ni, okay, sebenarnya manusia ni sebenarnya dia semua pandai sebenarnya. Bisnes semua pandai. Sebenarnya senang. Nak menjual ni senang sangat. Kan, kita just tinggal kita nak ni. Cuma bila kita ada, orang panggil kita tak percaya pada diri. Sekarang dulu pun sebelum tu macam tu juga. Kita tak berani kan, tak berani nak share kat orang, tak berani. Bila kita dah tak berani tu, bila dah ada limiting kata aku kataan yang tak best nak sebut tu lah kan. Aku ni, so aku tak berani. So memang sampai satu benda pun kita cubalah macam mana bagi motivasi tinggi macam mana pun takkan boleh jadi juga. Tapi yang penting dia sendiri dulu kena ready untuk keluarkan benda tu. So kita kena keep sharing tentang pasal limiting belief dan bagi cara untuk dia selesaikan tu. So audio magnet rezeki tu sangat bagus. Audio magnet rezeki tu sangat bagus untuk bagi dia kiranya ubah dia punya limiting belief tu. Okay. Memang Kak Dia pun bila dengar audio magnet rezeki tu lagi, rupanya apa benda, sebenarnya benda ni tak ada apa-apa pun sebenarnya kan. Macam jeruk nipis contoh. Kadang-kadang orang rasa takut tu sebab dia ada experience yang tak best sebelum tu. Kan mungkin dia pernah sampai gaduh ke kan, tiba-tiba gaduh pas sebab tu dia tak berani dah nak prospektif nak share dekat orang, lepas tu ataupun dia pernah experience orang kutuk dia ke maki, so dia jadi takut, tak berani, dia tak berani. So lepas tu kita kena bagi dia dengar balik audio rezeki ulang-ulang kali, suruh dia dengar. Dari situ insyaAllah kita ubah. Sebab kalau macam ni kita go next lah, cari orang yang betul-betul nak lah. Kita go pada orang yang kita ajar, pada orang yang betul-betul nak. So yang dia belum nak, kita bagi dia audio rezeki. Sekali kita share je info produk kat dia. Okay, sharing je. Kalau dia belum, selagi dia belum nak, tak apa, kita keep sharing je kat dia. Tapi bagi dia audio rezeki, suruh dia dengar. Okay, ada. Okay. Anita. Dan sekarang kita, okay, dia dah. Anita. Saya belum give up, still nak buat forever sampai bila-bila. Maybe belum masa saya lagi, masih berusaha atas berusaha. Saya attend kelas, saya ada listing dan saya nak habis kontak tapi masih belum ada fighter. Ada cara nak fight di akhir-akhir. Okay. Alright. Okay, untuk akhir-akhir, okay, nak fight akhir-akhir ni, okay, Kak Dia biasa buat cara ni juga. Biasa juga buat cara ni untuk, sebab tak ada fighter lagi kan. Okay, di akhir ni kita boleh buat satu cara bagi promosi. So kita kena buat satu copywriting lah atau dengan poster bagi promosi pada orang-orang yang pernah tanya kat kita. So kita share lah kat dia. So tapi kita kena borak-borak lah dengan dia dulu. Lepas tu cakap, contoh kalau orang tu kawan kita semua kan. So kita kena share dekat orang cakap, bulan ni aku buat promosi ni. Hari tu kalau tanya kat aku kan nak benda ni. So maksudnya apa benda yang dia pernah tanya tu, kita bagi promosi yang tu. Kalau contoh kau beli benda ni 3 botol, contoh 3 botol aloe vera, aku bagi promosi banyak ni. Aku bagi promosi contoh percuma sabun ke, percuma share lah kita apa kebaikan sabun ni, ataupun ubat gigi ke, apa kebaikan ubat gigi ni. Tahu tak, bagi dengan testimoni sekali. So itu adalah salah satu cara untuk kita fight di akhir bulan. Selain daripada tu, cara kita fight di akhir bulan adalah kita ada PC kan. Kalau ada PC, boleh promote juga kat PC lah. PC dengan orang-orang yang pernah kita sharing sebelum ni. Okay, selain daripada tu kita jual retail. Jual retail produk-produk yang murah macam ubat gigi, sabun kan. Lepas tu boleh juga kita buat set yang Kak Miza ada buat share dekat dalam Telegram channel yang set untuk buat cooling mask tu. Kita buat video dan kita sharekan video tu kat orang. Nak try kita promote kat orang lah, betul promosi lah, besok promosi. Selain daripada biasanya lagi satu, kalau biasa buat kita kena yakin, so doa, betul-betul doa dengan ikhlas hati lagi. Jadi memang kita kena betul-betul pas aku mesti capai, aku mesti contohlah nak fight 5 sisi kan, aku mesti 5 sisi. Ya Allah, bantu aku macam ni. Aku tak tahu cara macam mana lagi. Tu memang
kalau waktu Kak Dia tak tahu macam mana lagi ya Allah aku nak buat, aku boleh ada fighter, apa saja yang aku buat ni harapnya apa saja aku buat ni kau pemudahkan ya Allah, dan kau redha ya Allah, dan semoga aku pemudahkan untuk aku dapat 5 sisi bulan ni. Itu doa lah. So doa kita tu senjata sebab kita dah promote kan. Kadang-kadang bukan usaha kita adalah promote kan. Usaha kita buat promosi, buat video lagi kerap, sharing, buat broadcast lagi kerap, buat buat demo lagi kerap, buat live lagi kerap kan, dah sharing semua kan. Tapi belum lagi tu tak apa, kita doa, kita doa, jangan putus doa lah. So akhir-akhir bulan insyaAllah mesti ada miracle, tambahkan sedekah kan, tambahkan sedekah waktu sedekah, kita doa ya Allah semoga ada pahala sedekah ni, memudahkan rezeki aku untuk dapat 5 sisi bulan ni. So buat baik dengan orang, so balik pada buat apa yang Allah suka, solat hajat. So itu daripada segi rohani lah, sebab daripada segi kita punya jasmani, kita punya kerja ni memang kena buat jugalah promo. Okay, ataupun kita boleh juga pergi kacau dekat grup-grup penyakit. Dekat Facebook pun ada banyak grup-grup penyakit. Okay, kita boleh tengok orang kadang-kadang doktor kan, kadang-kadang dia tanya soalan, doktor macam mana untuk penyakit ni macam ni kan. So kita boleh PM personal. PM personal tanya dia, kadang-kadang ada yang cepat jawab, ada yang memang kalau rezeki kita boleh matching, sebab ada seorang kat dia punya arwah ahli dapat daripada grup penyakit. Dia tanya kat doktor siapa ni? Norman. Dr. Norman, dia tanya pasal penyakit dia, lepas tu kat dia punya seorang ahli ni WhatsApp dia, dan dia beli. Dia beli terus set untuk penyakit dia tu. Okay, itu cara lah, cara orang panggil tu kita cari dekat grup-grup penyakit ataupun doktor-doktor. Okay, ada Kak Azhar nak tambah? Okay. Seterusnya. Misalnya ya penyata daripada Tila lah. Dia just nak cakap je. Prospek pernah demo minyak ikan atomi nak cuba setelah saya demo RTC. Maknanya syarikat luar pun banyak syarikat luar pun dia punya minyak ikan tu ada kesan memecahkan gabus. Cuma cepat atau tak cepat je. Macam MW memang hari tu pernah nampak juga, waktu tu dia dah lama dah, tak tahu lagi dia kenapa pergi lalu depan MW punya tahun 2015 tak silap. Dia comparekan MW punya produk minyak ikan dengan satu rasanya Forever kot, sebab dia bentuk dia melonjong kan. So dia tengok ni minyak ikan ni bahaya tau. Tapi tak dengar sangat dia cakap apa compare macam tu tapi tak adalah apa dia adalah kan. Tak tengok sangat lah, tapi nampak lah beza macam tu. Nurul Faizulia ni. Macam mana nak ketuk prospek yang nak bisnes, follow up balik dan matching tak jawab. Okay, yang ni kita kena tanya dia lah. First kita kena matching balik, kita kena WhatsApp dia semula. WhatsApp sebagai kawan tau, bagi Assalamualaikum. Dia tu kan. Contoh kalau dia ada biasa buat, nampak kan status dia kan, kita nampak status dia, lepas tu kita borak balik dengan dia. Maksudnya, wah message that. So mesti dia akan reply balik tau. Maksudnya kita comel contohnya anak dia, gambar anak dia. Okay. Apa Kak Zah? Tanya big Y dia. Lepas tu macam kan, wah comelnya anak kau macam tu kan. Lepas tu tu borak, pandainya. So dia cakap terima kasih juga. Biasa kat dia buat, cakap apa khabar? Dia akan jawab lah, sihat semua kan. Nak buat bisnes, kenapa stop bisnes? Tanya dulu kenapa, ada apa-apa ke, ada apa-apa yang rasa, ada apa-apa perasaan yang tak best ke, apa ke kan. So kalau apa tu kita boleh macam kita boleh bincang kan, apa yang tak kena. Yang ni Kak dia pernah buat jugalah beberapa orang kan. Okay, lepas tu dan bagi tahu jawapan semua kan. Bila jawapan kan hari tu contohlah disebab orang lain, contohnya sebab suami tak bagi ke, contohlah kan, suami tak bagi. So dia cakap biasa. Lepas tu kita kena leveragekan orang tau, testimoni kejayaan. Contohnya macam ni lah, macam siapa ada contohlah ada leader kat tim aku, suami dia pun tak bagi juga. Buat Forever. Sebab apa? Bukan sebab dia tak suka, tapi sebab dia orang risau, takut kita penat, kita
kita kecewa kalau misalnya dia tak jadi. So bila dia nampak kita berjaya, kita tunjuk kat result. Kita tunjuk result kat dia orang, bila nampak kita berjaya, dia pun akan support. Then tanya balik, kau ada big why kan? Bukan kau kata kat aku hari tu, kau kata kau nak beli ni ke? Cakap kadang-kadang dia orang so naikkan balik semangat dia lah, tanya big why bagi dia nampak big why dia balik semula macam mana. Then kena keep, kadang-kadang walau ada juga yang dah tak nak bisnes betul-betul, dah memang dah ada juga yang dah tak nak, so kita keep friend lah, buat diorang sebagai kawan, share info, kurang-kurang walaupun diorang tak nak buat bisnes dah, tak apa, diorang still beli, diorang still tanya kita, diorang still WhatsApp kita sebagai kawan. Okay. Sebab jangan tinggalkan diorang juga, sebab kadang-kadang yelah diorang still beli kan, kita perlu lagi khidmat nasihat kita. Sebab kadang pun ada juga beberapa lagi ahli yang memang WhatsApp, Dayah ni promosi ni sampai bila ni produk ni dah ada belum. So kita make sebagai kawan, so still ada lagi orang benda tu tak putus lah sampai bila. Satu hari nanti rezeki dia, tak tahu dia akan datang balik kan. Sebab kita tahu rezeki orang tu bila masa dia nak datang kita nak join kita balik semula. Pasti bagi jawapan. Tapi last sekali tu agree, vitamin kita murah dari MB betul. Irwan. Siapa? Irwan. Biru kan. Last sekali Oh ni yang tadi ni akak salah jawabkan tadi. Ini untuk fighter ni. Macam mana ketuk fighter yang dah selesa? Ni yang kena akak cakap tadi big why tu. Akak tolong jawab yang prospek pula tadi. So silalah jawab ni Dayah. dah selesa. Ketuk fighter. Ramai dah selesa. Okay. Macam mana ketuk fighter dah selesa? First, okay. Yang ni kita kena bakar dia lah balik. Kita kena bakar dia balik. Bagi dia panah punggung balik. Sebab apa? Kita kena tunjuk balik kat dia. First kita kena ingatkan dia big why. Betul, kita dah tunjuk balik dia big why. Satu, kita kena tunjuk kat dia yang masa dia. Dan satu kita kena tunjuk kat dia yang ada orang lain lagi berjaya. Macam Kak Dayah, macam Kak Dayah, kalau Kak Dayah rasa macam nak Kak Dayah akan tengok orang lain yang lagi berjaya. Jangan tengok orang bawah kita, so dia dah berhenti lah, aku pun nak berhenti tak. Tapi tengok orang jugalah kan. Tapi bila orang yang betul-betul fighter ni kan, dia tengok orang lain lebih daripada dia akan rasa terbakar. Dia tak boleh. So kita kena sentiasa tunjuk kat dia benda yang boleh buat dia rasa bersaing, nak bersaing dengan orang. Dia rasa nak bersaing. So orang yang fighter ni dia memang tak bersaing. Dia memang dia rasa nak bersaing dengan orang. Sebab bersaing bukan bersaing yang tak sihat, bersaing yang sihat lah maksudnya. So dia nampak orang ni, ish tak boleh jadi je, aku pun kena. Macam tu. So kena sentiasa tunjuk kat dia benda yang dia rasa, oh tak boleh ni, tak boleh, dia sudah rasa terbakar. Kena ajak dia datang kelas balik, betulkan balik dia punya rule 1, 2, 3. Sebab dia kadang-kadang bila dah selesa sangat pun kadang-kadang, aku dah pandai, tak datang kelas. Dia ada juga bila dah terlampau selesa, saya dah pandai dah, tak pandai dah conduct ahli, tak payah ni sebab semua tu saya dah ada. Ada yang orang cakap macam tu, lepas tu tak perlu datang kelas lagi. At last bila ahli tanya macam tu, at last tak boleh nak jawab. So dari situ kiranya kena bakar dia orang baik semula lah. Bakar dia orang baik semula, tunjukkan big why dia macam mana nak capai. Contoh kalau dia nak kerja CBM kan, tunjuk berapa lama lagi, bulan lagi nak capai CBM. So dari situ dia akan keep movement lah, moving lah, macam tu. Okay? Right. Tak ada soalan lah. Dayah ada nak tambah apa? Okay, last sekali. Okay, dalam hidup kita ni, kita nak share pasal dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa sabar, syukur dengan ikhlas. Okay, satu cerita kat dalam bawah, satu cerita. Waktu zaman Nabi Musa, ada seorang ahli ibadah. Dia sangat suka beribadah. Satu hari tu, dia rasa hati dia rasa macam tak tenang tau. Sebab apa? Dia rasa macam dia takut tak syukur, dia rasa tak syukur, dia rasa macam aku nak berfokus ibadah ni kat Allah ni. Sebab dia yakin bila kita beribadah Allah akan bagi rezeki yang banyak kan. So tapi hati dia tak tenang. Sebab dia fikir dia punya rezeki, dia asyik fikir dia punya rezeki. Lepas tu satu hari dia pergi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tolong tanya dekat Allah macam mana apa rezeki aku. Okay, lepas tu Nabi Musa pun tanya kat Allah dan banyak mana rezeki aku setiap hari. Okay, sebab dia bagi dia rasa tenang, dia nak rasa tenang, dia nak rasa bersyukur selalu, dia nak rasa ikhlas dengan dia beribadah semua tu kan. So
dia pun Nabi Yusuf kata Allah sebut kat dia, kata sehari kamu akan dapat rezeki kamu dalam sehari, setiap hari ada satu buku roti. Satu buku roti. Okey, dia kata okey aku dah tenang. So hati dia tenang kan, sebab dia yakin dah okey. Oh rezeki aku setiap hari Allah dah bagi satu buku roti. Okey, aku yakin. So dia fokus ibadah. Dia fokus ibadah, tolong orang ke apa kan, semayang, tolong orang, bersedekah semua kan. Lepas tu fokus ibadah sampai kan satu hari setiap hari memang dia akan beli satu buku roti. So dia makan. Bila dia dah fokus buat ibadah, dia dah tak sempat nak makan. Maksudnya dia dah tak fikir sangat pasal makan. Dia dah kenyang, cepat kenyang. Separuh roti pun dia dah kenyang. So dia simpan dekat satu sudut. Okay, dah makin banyak lah menimbun dah roti tu. Satu hari tu ada pengembala kambing tanya, ada tak apa-apa untuk kambing saya makan? So, saya tak ada pendapatan nak bagi kambing saya makan. Okey, wali Allah ni kata, okey ambil roti-roti tu, bancut rendam dalam air bagi kambing-kambing awak makan. So dia pun buat macam tu. Apa yang jadi subhanallah, bila kambing-kambing tu makin besar, orang yang dapat daripada roti, dapat roti daripada wali Allah tu bagi seekor kambing dekat sepasang kambing dekat wali Allah tu. Lepas tu bila tu dia tolong sekali letak dekat dia tolong jaga sekali lah kambing tu, ni dua ni adalah milik kamu. So dia buat dekat kawasan wali Allah tu taman, pokok-pokok buahan. Lepas tu Nabi Musa satu hari tu, Nabi Musa datang balik jumpa orang tu. Macam mana kehidupan kamu, Allah dah janji kata sebuku roti je. Macam mana boleh jadi macam banyak kambing ternakan kan dia bagi sepasang kan. Macam mana dah banyak macam ni dengan banyak sangat. Dia kata sebenarnya dia kata dia pun pelik juga, tapi dia kata sebenarnya satu sebab dia betul-betul yakin, ikhlas, sabar dengan apa yang Allah tentukan semua tu, yakin dengan apa yang Allah tentukan. Allah bagi okey, sebuku roti tu adalah rezeki. Sebuku roti tu adalah rezeki, tapi apa yang Nabi Musa nampak, haiwan-haiwan, pokok-pokok yang kat sini semua adalah keberkatan daripada rezeki tu. So kita kena sabar, kita buat dengan, bila kita sabar, kita buat je, keep sharing, ikhlaskan sharing kita. So kita betulkan niat kita balik, kita share kepada Allah Ta'ala, nak sayang kat orang sebab nak orang disihat, nak orang ada pendapatan. Betulkan balik, kita kena sentiasa bersyukur setiap satu apa rezeki Allah bagi, kita syukur. Ada lebih kita bagi balik ke orang kan. Ada kalau tak cukup kita cuba sebelum berbagi kan, ikhlas. Apa yang Allah bagi syukur, ikhlas. Sabar dengan terus berusaha kan. So satu hari nanti keberkatan tu, hasil tu adalah keberkatan yang kita akan dapat. Rezeki semua orang ada rezeki. Okay, apa kadang-kadang kita buat macam kita buat forever ni, kadang-kadang kita share dengan orang lain, tiba-tiba Allah hantar orang lain yang beli, betul tak? Kan, bukan semua orang yang datang kat kita tu adalah orang yang kita iklan. Okay, kadang-kadang banyak macam Kak Daya sendiri tak cakap terus terang, waktu Kak Daya nak first dapat fighter tu kan, bukan sebab Kak Daya dah usaha gila-gila, tapi belum dapat fighter waktu tu. Tapi bila Kak Daya duduk dia terdengar satu ustaz kata buat apa yang Allah suka kan. So buat apa yang Allah suka, tiba-tiba Allah hantar fighter, magic memang buat apa yang Allah suka. Bila dah buat apa yang Allah suka, memang hantar, tiba-tiba Allah hantar satu. Lepas tu terus boleh dapat terus buat, kini dah ramai berkembang. Lepas tu bila nak naik manager pun macam tu juga. Fikir balik, aku dah buat macam-macam tapi belum jaya. Tapi rupanya aku ada silap macam ni. Aku tak buat apa yang Allah suka, tak ikhlas, tak syukur, tak sabar. Sebenarnya aku dah ada macam-macam dah. Lepas tu bila betulkan balik semua tu, tiba-tiba terus naik manager macam tu. So bila tu memang kita kena banyak muhasabah diri. Hidup ni adalah sabar, ikhlas dengan syukur. Dengan sabar, syukur dan ikhlas. So kita akan bahagi tenang dan rezeki kita pun berkat dan juga melimpah ruah. Okay, itu saja sharing Kak Daya tengah pagi ni. Okay. Serah balik Kak Azhar nak cakap apa-apa. Okay. So dah hampir pukul 1. Terima kasih banyak. Kita ada 74 orang hari ni macam belum tak ramai pula hari ni. Maknanya masih ada ramai lagi kita punya rangkaian yang tak tahu, mungkin kita ada manager day. Okay, please alert dengan jadual setiap hari Selasa pukul 12 sampai 12.30 kita ada manager day. Maknanya ada segala persoalan pada hari ini terus dia tanya. Siapa yang soalan-soalannya yang masih belum dapat belum dapat letak kat dalam ni, tak apa, boleh share dekat dalam grup, boleh tanya pada leader masing-masing, sebab leader masing-masing pun dekat dalam tu dah ada leader-leader hebat macam CBM, dah ada manager-manager semua.
Okay, so good luck. Satu je ringkasan yang Kak Zah boleh ambil daripada cerita Hidayah tadi. Okay, Alhamdulillah. Subhanallah sebab rezeki Allah ni luas. Jadi jangan fokus pada seorang aja kan. Kau aim seorang aja. Kenapa orang ni tak masuk-masuk? Kenapa orang ni boleh jadi fighter aku tapi tak nak jadi fighter aku? So kita ada lagi 5 hari. Siapa yang aim 5 sisi, yang masih lagi tinggal 3 sisi tu divide siap-siap, kita ada lagi 5 hari. 5 hari ke 4 hari Dayah? Kalau ikut hari ni sekali 5 hari. 5 hari divide kan. Ni kalau ada tinggal lagi 3 sisi nak buat tu, divide kan dengan 5 hari ni. Termasuk hari ni. Maknanya satu hari tu ada lagi berapa sisi. Jangan last minute buat pecutan jangan buat last minute pecutan. Nanti korang kesian sebabnya bila akhir-akhir bulan, ni pengalaman Kak Zah juga hujung bulan bila kita registerkan orang, hujung bulan kita tak tahu berapa sisi kita. Last kali nanti tinggal 4.999, menangislah kau kat hujung katil. Kat hujung bucu katil. Okay, so Kak Zah nak ingatkan sekali lagi, insyaAllah mudah-mudahan untuk hari ini kita dapat keberkatan dan kita dapat lebih fahamlah dengan jawapan-jawapan daripada kita punya manager Hidayah. Terima kasih semua. So sampai jumpa lagi. Percaya hidup ini penuh keajaiban. Okay, terima kasih semua. Yang baik daripada Allah, yang tak betul lebih kat dia sendiri. Okay. Nak nyanyi ke? Boleh lah nyanyi. Ada muzik tak? Tak ada. Tak ada muzik. Boleh tak ada? Co-host ada yang nak bantu menyanyi? Tak payah pakai muzik lah. Tak ada muzik lah kata Kak Zal. Boleh je, semua boleh nyanyi. Ada muzik sendiri. Yes. Mula Kak Zal. Taki mula Taki. Unmute lah semua. Sporting. Boleh stop recording. Kita menang, kita juara. Kita yes, no limit. Thank you semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.